Biologi Tingkatan 4, Bab 6, Pembahagian Sel. Video bahagian 3, Peringkat Pembahagian Sel. Peringkat Pembahagian Sel. Proses pembahagian sel sama ada mitosis atau meiosis melibatkan dua peringkat iaitu karyokinesis dan sitokinesis. Karyokinesis ialah pembahagian nukleus. Sitokinesis pula ialah pembahagian sitoplasma. Apabila suatu sel induk hendak menjalani pembahagian sel, nukleusnya perlu dibahagi terlebih dahulu. Inilah yang dipanggil karyokinesis tu. Setelah selesai pembahagian nukleus, barulah sitoplasma akan membahagi lalu menghasilkan dua sel anak. Yang inilah dipanggil sitokinesis. Kekeliruan istilah karyokinesis, fasa M, mitosis dan meiosis. Dalam buku teks muka surat 100, ada ditulis dua peringkat pembahagian sel iaitu karyokinesis dan sitokinesis. Dijelaskan karyokinesis ni melibatkan pembahagian nukleus. Dalam muka surat 101 pula, ditulis fasa M terdiri daripada mitosis dan sitokinesis. Mitosis melibatkan 4 peringkat iaitu profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. Dalam muka surat 102 pula, ditulis bahawa mitosis ditakrifkan sebagai proses pembahagian nukleus sel induk menjadi dua nukleus. Bunyinya seperti karyokinesis. Dalam muka surat 106 dan 107 dinyatakan tentang peringkat-peringkat meiosis dengan menggunakan nama peringkat profasa, metafasa, anafasa dan telofasa, iaitu sama seperti mitosis. Bezanya ada nombor Roman 1 dan 2. Jadi apakah sebenarnya kaitan antara karyokinesis, fasa M, mitosis dan meiosis? Apa yang cikgu faham begini? Pembahagian sel ada dua peringkat. Bermula dengan karyokinesis iaitu pembahagian nukleus dan diikuti dengan sitokinesis iaitu pembahagian sitoplasma. Dalam mitosis, pembahagian sel disebut fasa M. Dalam mitosis, pembahagian sel disebut fasa M. Pembahagian sel yang berlaku pada sel soma untuk menghasilkan sel yang seiras dipanggil fasa M. Jadi untuk mitosis, fasa M dan pembahagian sel merujuk kepada perkara yang sama. Ini bermakna dalam mitosis, sel induk akan menjalani fasa M melibatkan karyokinesis dan sitokinesis. Dalam mitosis, karyokinesisnya juga disebut sebagai mitosis. Dalam meiosis, karyokinesisnya disebut sebagai meiosis. Mitosis melibatkan satu kali pembahagian sel, meiosis pula melibatkan dua kali pembahagian sel. Jadi nama proses pembahagian sel sama ada mitosis dan meiosis diambil bersempena dengan cara pembahagian selnya. Kalau nukleus dibahagi secara mitosis, jadi proses pembahagian sel ialah mitosis. Kalau nukleus dibahagi secara meiosis, jadi proses pembahagian sel ialah meiosis. Karyokinesis ialah istilah umum bagi pembahagian nukleus. Pembahagian nukleus secara mitosis atau pembahagian nukleus secara meiosis. Memang betul terdapat persamaan antara mitosis dan meiosis. Perbezaan ketara pada tujuan pembahagian sel itu atau ending dia. Mitosis untuk menambahkan bilangan sel. Mitosis menghasilkan dua sel anak yang mana sel-sel anak ini seiras dengan sel induk. Seiras maksudnya sel anak mempunyai kandungan dan bilangan kromosom yang sama dengan sel induk. Kalau sel induk ada 46 kromosom, sel anak pun ada 46 kromosom. Jadi sel anak adalah diploid. Sel anak adalah diploid. Jadi mitosis menghasilkan sel anak yang diploid. Kesemua 46 kromosom sel anak adalah sama dari segi kandungan atau ciri-ciri genetik yang dibawa oleh sel induk. Meiosis pula untuk tujuan pembiakan. Meiosis melibatkan dua kali pembahagian sel yang menghasilkan 4 sel anak. Sel-sel anak yang terhasil adalah tidak seiras dengan sel induk. Tak sama dari segi bilangan kromosom, tak sama juga dari segi kandungan atau ciri-ciri genetik yang dibawa. Setiap sel anak adalah haploid iaitu mengandungi separuh bilangan kromosom sel induk.
Okey, macam mana? Dah faham ke beza antara karyokinesis, fasa M, mitosis dan meiosis? Okey, dia lebih kurang sama je kan? Dia bercakap tentang perkara yang sama. Tapi kalau masih lagi keliru, hanya ingat poin ni. Mitosis ialah pembahagian sel yang menghasilkan 2 sel anak yang seiras. Mitosis untuk menambahkan bilangan sel. Meiosis pula ialah pembahagian sel yang menghasilkan 4 sel anak di mana sel-sel anak yang terhasil adalah tidak seiras. Meiosis tujuannya untuk pembiakan. Okey, baik. Harap dapat membantu pelajar untuk faham tajuk ni. Sampai kita berjumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye.